ilmu kalam seperti mana yang kita dengar. Kita dengar di Facebook, kita dengar di mana-mana tempat. Kita mendengar ustaz-ustaz berkata tentang ilmu kalam. Tapi kita hanya sekadar dengar. Dan kita tidak ada ruang dan kita tidak ada peluang untuk kita mengetahui apakah itu ilmu kalam. Kita hanya menilai pada pendengaran kita. Tapi hari ini, kita bukan sahaja dapat menilai, tapi kita dapat merungkai dan kita dapat memahami apakah ilmu kalam secara ringkas, insya-Allah. Okey, tanpa buang masa, hari ini kita akan membincangkan beberapa isi-isi penting yang kita akan kongsikan kepada kalian semua pada malam ini. Okey, yang pertama, kita akan mengetahui apakah maksud ilmu kalam, maksud usuluddin, maksud akidah. Yang mana kalaulah kita tahu ketiga-tiga maksud ini, maka kita tidak akan ada masalah untuk mengetahui apakah tingkatan kita, apakah level kita. Adakah kita seorang yang masih lagi dalam tingkatan ilmu akidah, ataupun kita masih lagi dalam tingkatan ilmu usuluddin ataupun ilmu kalam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui apakah perkembangan ilmu kalam. Perkembangan ilmu kalam ni saya akan ceritakan sejarah ringkas tentang ilmu kalam ataupun ilmu akidah. Saya akan ceritakan daripada zaman Nabi SAW sampailah kurun yang ketiga ataupun akhir kurun yang ketiga, iaitu zaman Imam Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian yang keempat, selepas kita dah tahu apakah itu ilmu kalam, usuluddin dan akidah, kita tahu pula ilmu kalam secara details, kita tahu pula perkembangan ilmu kalam, kita tahu dan kita perlu tahu apakah tujuan kita mempelajari ilmu kalam. Itu adalah sedikit isi kandungan yang saya akan ceritakan kepada kalian semua pada hari ini. Moga-moga dengan perkongsian saya ini, walaupun saya baru juga belajar di unit Azhar ini, saya belajar tentang ilmu kalam sebagainya, saya cuba untuk memberikan yang terbaik untuk kongsikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan dengan pengongsian ini kamu semua berfahaman dalam ilmu kalam tu, apakah itu ilmu kalam. Okey, saya teruskan. Ilmu kalam, ilmu usuluddin dan juga ilmu akidah. Apakah perbezaan di antara ketiga-tiga ini? Yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini kita perlu tahu dia ada tingkatan-tingkatan dia. Sebab kita tahu ilmu tauhid adalah ilmu paling agung, yang mana semua ilmu adalah cabang daripada ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah dia punya asas. Sebab apa? Sebab ilmu tauhid ni dia membincangkan perkara-perkara yang membincangkan perkara berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengkaji sifat-sifat Allah. Allah bersifat dengan yang paling sempurna dan tiada padanya perkara-perkara yang tidak layak baginya. Seperti apa? Seperti hudus, seperti baharu. Allah ini adalah qadim, bukannya baharu. Kita mengkaji semua itu, barulah lahirnya kita rasa untuk kita solat sebagainya adalah perkara amalan. Amalan itu adalah yang perlukan kita mengenali Allah SWT, kita mengenali Nabi SAW dengan baik di dalam ilmu tauhid, barulah kita boleh meyakini apa yang didatangkan oleh Nabi SAW tentang perkara-perkara yang disuruh oleh Allah SWT dan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT. Itu secara detail. Jadi ilmu tauhid ada dia punya tingkatan dia. Jadi tingkatan yang pertama adalah ilmu akidah. Apakah itu ilmu akidah? Ilmu akidah adalah ilmu yang disebutkan padanya sesuatu yang wajib ke atas setiap mukallaf untuk beriktikad kepadanya. Apakah yang wajib untuk setiap mukallaf beriktikad padanya? Yang pertama adalah apa yang wajib ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua apa yang wajib ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai masyarakat Muslim, kita sebagai Muslim, kita perlu tahu apa yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang wajib bagi Allah Taala, cukup kita tahu Allah itu bersifat dengan sifat yang sempurna. Cukup untuk mereka yang yang awam.
Manakala apa yang wajib pada Rasulullah, yang mana kita tahu sidik, amanah dan sebagainya, kita belajar daripada sekolah rendah lagi kita belajar. Okay, seterusnya ilmu usuluddin. Kalau tadi ilmu akidah hanyalah ilmu yang mana untuk wajib untuk mukallaf mengetahui apa yang wajib bagi Allah SWT dan juga apa yang wajib bagi Rasulullah SAW, maka ilmu usuluddin ini kita mengetahui dalilnya sekali. Dalilnya adalah secara umum, tidak secara detail. Kita hanya tahu apakah dalil bersifat dengan kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi dan sebagainya hingga akhir sifat Allah SWT. Kita perlu tahu dalil secara ijmali. Itu dinamakan ilmu usuluddin. Seterusnya adalah tentang ilmu kalam. Bila kita dah sampai tingkatan yang pertama, iaitu tingkatan ilmu akidah, yang mana hanya mengetahui apa yang wajib bagi Allah, kemudian kita berpindah kepada tingkatan yang kedua, iaitu ilmu usuluddin, yang mana ilmu usuluddin itu memberikan dalil tentang apa yang kita dah pegang, apa yang wajib bagi Allah SWT di dalam jiwa kita. Datanglah ilmu kalam. Untuk apa? Untuk kita mendatangkan satu kemahiran yang mana kita membina sebuah hujah ke atas apa yang kita pegangkan, atas apa yang kita bina daripada dalil-dalil tersebut. Kemudian bukan sahaja kita membina sebuah hujah, tetapi kita untuk menolak segala keraguan yang datang daripada kumpulan-kumpulan Islamiah yang lain. Sama ada kumpulan-kumpulan Islamiah, contohnya Mu'tazilah, Hashawiyah dan sebagainya, ataupun kumpulan-kumpulan yang bukan Islam seperti Sophastoia, seperti liberalism zaman sekarang ini, secularism, sebagainya. Banyak lagi ideologi yang zaman sekarang orang panggil apa? Ghazwatul fikr, peperangan dalam pemikiran, ideologi yang sekarang ini telah bukan sahaja dia masuk dalam bidang-bidang akademik, tetapi dia dah masuk dalam bidang-bidang akidah yang dah menggoncangkan akidah umat Islam. Maka kita wajib menolak segala keraguan yang didatangkan oleh golongan-golongan tersebut. Dengan apa? Dengan adanya ilmu kalam. Sebab itulah ilmu kalam dibina oleh Imam Ash'ari. Sebab apa? Sebab Imam Ash'ari nampak pada zaman Imam Ash'ari, dia nampak kerosakan yang didatangkan oleh golongan-golongan Mu'tazilah. Maka dia rasa bertanggungjawab untuk menulis dan menolak segala syubhat yang datang daripada golongan-golongan Mu'tazilah. Zaman beliau ada zaman Mu'tazilah. Zaman kita, Mu'tazilah tidak menzahirkan dengan Mu'tazilah. Terus sekarang ada liberalism, ada secularism, banyak lagi ideologi-ideologi yang telah menggoncangkan akidah kita. Maka kita perlulah mendalami usul-usul yang telah dibinakan dalam ilmu kalam supaya kita dapat menolak segala syubhat tersebut. Jadi bila kita dah dapat rumuskan yang mana ilmu tauhid ini terbagi kepada 3 tingkatan. Tingkatan usuluddin, akidah dan juga ilmu kalam. Jadi kita buat kesimpulan ilmu tauhid ini dia terbahagi kepada 2. Dia pengakuan dan juga dia ada pembelaan. Pengakuan ni macam mana? Pengakuan ni adalah dia beriktikad, dia berpegang bahawa Allah SWT ini wajib dengan sifat kaza. Nabi SAW wajib dengan sifat kaza. Dan dia tahu dalil setiap satu tu. Tapi dia tidak sampai ke tahap untuk dia menolak syubhat yang datang daripada fahaman-fahaman lain. Tapi pembelaan, sudut pembelaan inilah yang membantu kita dengan apa yang kita dah pegang sebelum ni, iaitu Allah bersifat kidam, baqa dan sebagainya. Kita nak membela kita punya hujah dan kita untuk menolak segala syubhat yang datang daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Jadi sudut pengakuan adalah terkandung pada usuluddin dan juga akidah. Mana sudut pembelaan ataupun dalam bahasa Arabnya adalah difa'i, adalah masuknya ilmu kalam dalamnya. Sebab ilmu kalam lah untuk kita membela agama kita. Apa yang kita isbatkan aqaid diniyah, iaitu akidah-akidah agama kita, untuk kita menolak segala keraguan yang datang daripada golongan-golongan yang menggoncangkan akidah kita. Kemudian saya mengambil petermindah daripada isi. Mana isi cantik buat petermindah, ada bulatan tu kan. Kalau di dalam bahasa Arab atau bukan dalam bahasa Arab lah, dalam ilmu mantiq, yang bulat-bulat itu yang kalian nampak di belah kanan tu adalah rajah yang dipanggil umum khusus mutlaq. Yang mana semua ilmu kalam adalah ilmu akidah dan ilmu usuluddin. Tetapi bukan semua ilmu usuluddin juga akidah adalah ilmu kalam.
Sebab ilmu kalam ada menambah pada qaid, pada maknanya, iaitu dia menambahkan menolak segala syubhat. Sedangkan pada ilmu suludin juga ilmu akidah tidak menolak syubhat, hanyalah mengisbatkan aqaid, mengukuhkan akidah kita. Ilmu kalam kukuhkan akidah, tapi dia tambah untuk menolak segala syubhat yang datang. Itu beza di antara ilmu kalam, ilmu suludin dan juga ilmu akidah. Alhamdulillah, kita dah tahu dah beza di antara ketiga-tiga ni. Alhamdulillah. Dan kita kembali kepada tajuk kita, iaitu ilmu kalam. Jadi kita dah capai takrif ilmu kalam. Kita dah tahu dah ilmu kalam ni apa perkara, apa benda ilmu kalam ni. Kemudian kita melihat pula, ada tak ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan ataupun yang mengisyaratkan, yang menunjukkan perlunya kita kepada ilmu kalam? Jawapannya ada menurut Imam Ibn Arafah dalam kitab Ta'rif Kalam Imam Dawani. Imam Dawani ataupun waktu itu belum sampai Imam Dawani lagi, tahqiq daripada Syekh Sa'id Fudah menunjukkan bahawa ayat Quran yang menunjukkan kepada perlunya ilmu kalam, iaitu pada surah At-Taubah ayat yang ke-12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Maksudnya, dan jika mereka melanggar sumpah, nakathu aymanahum min ba'di ahdihim, mereka melanggar sumpah setelah mereka melakukan perjanjian dan mereka mencerca agamamu, wa ta'anu fi dinikum faqatilu, maka perangilah a'immatal kufr, pemimpin mereka yang kufur. Jadi dalam ayat ini Allah berkata faqatilu, perangilah. Selepas apa? Selepas Allah dah menyebutkan nakathu aymanahum fi ba'di ahdihim, iaitu mereka yang melanggar sumpah setelah mereka berjanji, dan yang kedua wa ta'anu fi dinikum, dan mereka mencerca agama. Dan jadi Allah kata faqatilu, perangilah. Dan Imam Ibn Arafah menulis dalam kitabnya, tapi dinakalkan oleh Syekh Fudah di dalam kitab Ta'rif Ilmu Kalam, Imam Dawani mengata faqatilu itu adalah a'am, lebih umum daripada membunuh dengan saif, dan faqatilu itu juga bermaksud faqatilu, perangi dengan lisan. Kita berkata-kata. Jadi bagaimana kita nak perangi orang yang mencerca agama kita, mencerca dengan lisan, maka kita juga perlu perangi mereka dengan lisan. Dan apakah ilmu yang disusunkan cara-cara untuk kita menahankan agama kita, mempertahankan agama kita daripada cerca agama daripada kumpulan-kumpulan yang lain, adalah dengan ilmu kalam. Jadi Imam Ibn Arafah kata, itulah sebabnya dituntut kita membaca ilmu kalam untuk kita mempertahankan agama kita daripada terus dicerca, daripada agama kita terus disalah ertikan oleh golongan-golongan yang menyalah ertikan teks fahaman dalam Quran Sunnah. Jadi ayat ini adalah isyarat menunjukkan kepada pentingnya kita dan perlunya kita kepada ilmu kalam. Okey. Seterusnya adalah kita kena tahu kenapa ya ilmu ini dinamakan dengan ilmu kalam. Cuba kita fikir sejenak. Banyak-banyak ilmu, kenapa lah ilmu kalam juga, kenapa kalam itu juga yang dijadikan sebagai nama dalam ilmu ini? Kita perlu tahu bahawa ilmu kalam ini dapat namanya daripada tiga sebab. Tiga sebab ilmu ini dinamakan dengan ilmu kalam. Jadi kita boleh pilih mana sebab lah, tak kisah pun nak pilih mana kan. Tapi ulama berjitihad ada tiga. Ada tiga sebab. Yang pertama adalah pada Al-Quran pula. Bukan, maafkan saya. Antaranya adalah sifat kalam pada mana-mana kitab kita melihat, sifat kalam adalah sifat yang paling banyak dibahaskan oleh mana-mana ulama. Daripada mana-mana mazhab. Daripada mazhab Mu'tazilah ada fahaman tentang sifat kalamnya sendiri. Daripada Hasyawiyah ada fahaman tentang sifat kalam itu sendiri. Begitu juga dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Asy'ariyah juga Maturidiyah, juga ada pegangan tentang sifat kalam yang tersendiri. Dan mereka-mereka ini ada hujah yang tersendiri, hujah yang mantap, dan saling menolak. Maksudnya Ahli Sunnah wal Jamaah
menolak pandangan Hasyawiyah dan juga Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah juga punya pandangan menolak pandangan daripada Hasyawiyah dan juga Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebabkan perbahasan ini tidak berakhir, tidak tahu mana yang betul mana yang salah, maka dinamakanlah ilmu ini adalah ilmu kalam, kerana perbahasan ilmu kalam adalah perbahasan yang paling luas, paling panjang, dan tidak dapat tentukan mana fahaman yang paling betul. Tapi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena berpegang dengan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa kalamullah adalah qadim, bukannya hadis ataupun kalamullah tu Allah menciptakan kalam dan sebagainya. Itu kita boleh mendalami dengan ilmu kalam. Sebab saya bukan nak mengajar ilmu kalam, saya nak mengenal, memberi kenal apakah itu ilmu kalam. Jadi sebab yang pertama adalah perbahasan ilmu kalam adalah perbahasan yang paling banyak. Yang kedua, sebab yang kedua adalah perbahasan ataupun setiap kali nak ulama-ulama nak membahaskan tentang sesuatu perkara yang dibahaskan dalam ilmu ini, ulama akan memulakan dengan kalam fi kadha. Contoh nak ceritakan tentang ilmu Allah, kalam fi ilmillah. Contoh nak ceritakan tentang kalam pada ceritakan tentang sifat-sifat Nabi, kalam fi sifatin Nabi SAW. Jika nak menceritakan tentang kudrah Allah, kalam fi kudratillah. Jadi ulama memulakan setiap perbahasan itu dengan kalam fi kadha, kalam fi lepas tu ada apa yang nak diceritakan. Jadi sebab itulah dinamakan dengan ilmu kalam. Dan yang ketiga, sebab dinamakan ilmu kalam adalah mereka yang dapat menguasai ilmu ini akan dapat membina sebuah kalam, dapat membina sebuah hujah. Hujah itu dinamakan kalam. Jadi sebab itulah dinamakan ilmu ini ilmu kalam. Jadi ada 3 sebab. Kita kena ingat 3 sebab ini supaya bila orang tanya apakah kenapa ilmu itu dinamakan ilmu kalam, sedangkan banyak lagi nama yang boleh sesuai dengan ilmu ini. Kita ada jawapan dia. Ulama dah tulis dah dalam banyak buku yang saya ambil ini adalah daripada buku Aqidatuna Syekh Rabi' Zawhari. Kita boleh dapatkan kitab tu. Okey, seterusnya. Okey, kita dah mengenali ilmu kalam. Pada asalnya ilmu kalam ini adalah ilmu usuluddin juga ilmu akidah, tetapi ditambahkan lagi iaitu untuk mengukuhkan akidah dan juga menolak segala syubhat yang datang daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Kali ini saya nak membincangkan apakah objektif, apakah maudhu', kalau bahasa Arabnya maudhu' ataupun objektif perkara yang dibincangkan dalam ilmu kalam. Baiklah. Setiap ilmu ada objektif dia yang tersendiri. Okey. Kalaulah tiada objektif, maka setiap ilmu itu tiada fungsi dia. Ilmu itu fungsi bersebab ada benda yang dibahaskan dalamnya. Dipanggilkan kalau dalam bahasa Arab adalah a'radul atau awaridul zatiyah. Apakah perkara yang dibincangkan dalam ilmu kalam. Oleh itu, perlu kita mengetahui maudhu' supaya kita tidak lari daripada pemahaman ilmu ini. Contoh kita nak mendalami ilmu nahwu, maka kita kena tahu apakah ilmu nahwu itu bincangkan. Orang yang tersalah pilih ilmu adalah orang yang tidak mengenali maudhu' ilmu tersebut. Contohnya dia nak mendalami ilmu nahwu tapi dia belajar ilmu kalam. Jadi bila dia belajar ilmu kalam dia tak jumpa dia punya tujuan. Sebab apa? Sebab dia salah maudhu'. Dia tak tahu ini adalah ilmu untuk kita belajar. Nak ni Syekh, kita nak urat ulama, kita nak urat ulama pula. Kita nak urat pandangan-pandangan mazhab lain ni, Syekh. Kalau nak belajar nahwu itu kena masuk ilmu nahwu, bukan ilmu kalam. Sebab apa? Sebab dia tak tahu maudhu'. Jadi bila dia tak tahu maudhu', dia tersalah jalan. Jadi hari ini kita nak terangkan apakah itu maudhu' ataupun apakah itu objektif ilmu kalam. Okey, objektif ilmu kalam ini kita ada 2. Kita ada kalau Imam Aduddin Iji, okey. Kalau Imam Aduddin Iji kata objektif ilmu kalam adalah segala apa yang berkaitan untuk mengukuhkan akidah agama kita. Bila menceritakan mengukuhkan agama, akidah agama kita, apakah agama itu? Ad-diniyah. Ad-din itu adalah segala apa yang mansub, yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. Okey, Imam Aduddin kata lagi, yang mana itu ta'allaqan qariban wa ba'idan. Yang perkaitan itu adalah perkaitan yang jauh ataupun yang dekat. Apakah perkaitan yang dekat?
Sebab itu saya membahagikan maklum itu dari segi apa yang berkait dengan penetapan akidah ada dua. Perbahasan pada zat Allah dan juga perbahasan pada tentang alam. Pada zat Allah ini, itulah dinamakan sebagai ta'alluq qarib, iaitu ta'alluq yang dekat, lazim dekat, kelaziman yang dekat untuk kita mengisbatkan akidah kita. Kerana dalam perbahasan pada zat Allah, kita mengetahui apakah sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah dan sifat harus bagi Allah. Dan ada satu lagi yang dipanggil oleh Imam Abdul Al-Ijji adalah ta'alluqan ba'idan, yang mana kita perlu ada wasitah, kita ada wasilah untuk kita mengisbatkan kita punya akidah. Sebab itulah perbahasan tentang ilmu tentang alam ini seperti mana? Seperti alam itu berubah-ubah, dan setiap yang berubah itu baharu, maka alam itu baharu, dan setiap yang baharu itu pasti ada yang menjadikannya, maka Allah lah yang menjadikannya. Maka kita mengisbatkan sifat kudrah bagi Allah. Dia tidak secara terus kita cakap Allah ini sifat kudrah, tetapi kita memula melalui dengan alam. Alam ini kita lihat, oh alam ini berubah-ubah lah daripada pagi ke petang, daripada petang ke malam, daripada matahari ke terbitnya matahari ke terbenamnya matahari. Kemudian kita daripada situ kita tahu, oh alam ini berubah-ubah. Dan setiap yang berubah-ubah itu mestilah dia baharu, kan? Sebab daripada pagi tak sama dengan petang, dan petang tak sama dengan malam, dan pagi esok tidak sama dengan pagi sekarang. Jadi setiap yang baharu itu, jadi alam itu adalah baharu, kesimpulan dia, alam itu adalah baharu. Maka setiap yang baharu itu pasti ada yang menjadikannya, dan yang menjadikan yang baharu itu adalah Allah SWT. Maka Allah menjadikan dengan sifat kudrahnya, Allah menjadikan alam ini daripada tiada kepada ada. Sebab itulah dia kembali kepada luzum qarib. Barulah kita ke perkara yang isbat aqaid diniyah kita. Jadi itulah secara mudahnya untuk kita faham apakah itu maudhu' ilmu kalam. Jadi ilmu kalam membahas sesuatu tentang zat Allah dan juga membahas tentang alam. Alam ini kena faham. Alam ini bukan maksudnya alam ni, oh cantiknya alam ini. Tengok apa ni, lautan, oh alam ini sangat cantik. Tak, alam ini dari sudut istilah dia adalah segala sesuatu yang bukan Allah SWT. Selain Allah SWT ini, itu adalah makhluk. Selain daripada Allah SWT ini adalah makhluk. Dan itulah yang dinamakan sebagai alam. Alam ini bukan pemandangan yang cantik, tapi alam ini adalah penciptaan yang cantik daripada Allah SWT. Okey, kemudian saya ambil lagi peterminda daripada ataupun rajah daripada isi. Inilah yang berkaitan dengan maudhu' ataupun objektif ilmu kalam, iaitu perbincangan tentang uluhiyat, dan perbincangan tentang nubuwat, dan perbincangan dengan tentang an-nazar, dan perbincangan tentang alam. Yang mana bila sebut tentang uluhiyat ini berkaitan dengan sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah, af'alullah, baik dan buruk sebagainya ini. Dan itu adalah sifat tauhid lah. Dan yang kedua adalah tentang Rasulullah SAW berkaitan dengan risalah, mukjizat, syariah, akhirah, firaq dan sebagainya. Kemudian inilah yang saya kata tadi tentang alam, tentang yang mana selain daripada Allah SWT, iaitu tentang an-nazar. Apakah itu akal? Akal itu ada hukum-hukum dia, ada teori ilmu dia, ada sumber dia, ada dalil dia, sebagainya. Dan juga alam itu dan juga maujudat. Kita melihat kepada sesuatu yang wujud itu, sama ada dia terdiri daripada jauhar dan arad, dia adalah intiqal daripada sini, daripada satu tempat ke satu tempat. Kita melihat dari situlah kita dapat mengisbatkan akidah kita. Jadi inilah secara detailsnya lagi. Kalau yang ini secara basic ataupun secara ijmali ataupun secara umum, dan ini secara detailsnya. Dan inilah yang kita akan jumpa dalam setiap kitab ilmu kalam yang kita akan dalami. Tapi bukan malam ini seperti saya kata tadi, bukanlah saya nak mengajar, tapi saya nak mengenalkan kalian semua tentang apakah itu ilmu kalam. Inilah perkara yang dibincangkan dalam setiap buku ilmu kalam. Okey, seterusnya, selepas kita dah mengetahui apakah itu ilmu kalam, apakah itu ilmu usuluddin dan akidah, apakah perbezaan antara semua itu, kemudian kita masuk kepada kenapa dinamakan dengan ilmu itu dengan ilmu kalam. Kemudian kita pergi pula, lepas dah tahu dinamai ilmu kalam, kita tahu pula apakah yang dibincangkan dalam
ilmu kalam ini ataupun kalam. Kemudian kita perlu tahu apakah perkembangan perkembangan ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah satu ilmu yang sebenarnya walaupun dinamakan ilmu kalam sebab ada tadwin, tarikh tadwin, iaitu sejarah penulisan ilmu kalam. Tapi kita perlu tahu sebelum yang ada penulisan ilmu kalam, cara ilmu kalam ni sebenarnya dah memang ada. Dah digunakan oleh para ulama yang terdahulu. Daripada zaman tabi'in lagi sudah digunakan cara kalam ini, cumanya tidak ditadwinkan, tidak ditulis, tidak dicatat, tidak dijadikan sebuah mushaf, satu buku. Dia cumalah hanya sekadar melalui tariqah ta'lim, pengajian, ataupun tariqah jadal, perdebatan, ataupun tariqah tafhim atau memberi satu kefahaman. Jadi bila kita sebut tentang sejarah perkembangan ilmu kalam, kita melihat kepada kurun yang pertama daripada zaman Nabi SAW hinggalah akhir kurun yang ketiga, iaitu zaman Imam Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Jadi jika kita melihat kepada zaman Nabi SAW hinggalah zaman kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana masalah akidah itu tidak ada. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu turun pada zaman Nabi SAW, dan Nabi SAW secara terus memahamkan para sahabat tentang apakah itu akidah yang benar. Jadi para sahabat kalau ada masalah, dia terus jumpa Nabi SAW dan bertanyakan tentang masalah tersebut, dan juga Nabi menjawab dengan bahasa Arab, dan Al-Quran juga ditulis dalam bahasa Arab, dan yang bertanya juga adalah orang Arab. Maka kefahaman mereka adalah kefahaman yang paling jazam. Mereka tiada iskal pun. Bila Nabi kata itu, mereka terus faham secara badihi. Tidak perlukan kepada lurah sebagainya, sebab mereka memang dah orang Arab, dah tak perlukan lurah lah. Kemudian kita berpindah kepada zaman Sayyidina Osman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib kamallahu wajh. Kali ini ilmu kalam masalah akidah dah mula tercetus. Tetapi bukan secara zahir, dia bermula dengan polemik politik. Kan? Politik pada zaman Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali telah menyebabkan ada golongan-golongan muta'assibin, golongan yang ta'assub. Pada zaman Sayyidina Osman itu dia lebih kepada antara Sayyidina Osman dan Sayyidina Muawiyah. Jadi Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Osman lebih kepada siapa nama, saya lupa nama tu. Dia telah menyebabkan provokasi yang besar pada zaman Sayyidina Osman, yang mana dia telah melakukan provokasi itu untuk menjatuhkan kepimpinan Sayyidina Osman. Akhirnya disebabkan provokasi yang berlanjutan, Sayyidina Osman juga wafat disebabkan provokasi tersebut. Berpindah kepada zaman Sayyidina Ali. Pada zaman Sayyidina Ali dah mula nampaknya masalah akidah itu. Sayyidina Ali, seperti kita tahu, ada golongan yang ta'assub dengan Sayyidina Ali, dinamakan sebagai Syiah, dan ada golongan yang tidak menyokong Sayyidina Ali, dinamakan Khawarij. Pada asalnya dia hanyalah sebuah politik. Mana ini sokong Sayyidina Ali, yang ini tidak sokong Sayyidina Ali. Tetapi perkara ini telah berlanjutan sehingga takfir, mengkafirkan. Yang mana golongan Syiah mengkafirkan golongan Khawarij, dan golongan Khawarij mengkafirkan golongan-golongan Syiah. Jadi daripada awalnya politik hanyalah permasalahan politik, dia berpindah kepada masalah akidah, iaitu kafir mengkafir. Jadi sangat besarlah bila dah ada permasalahan akidah, maka perlunya ulama-ulama pada tabi'in pada zaman itu untuk menjawab segala apa yang didatangkan oleh mereka yang melakukan kesalahfahaman dalam pemahaman teks. Kemudian pada zaman Umayyun, iaitu zaman Sayyidina Muawiyah selepasnya zaman tempoh khilafah nubuwah, iaitu ada hadis kata khilafah nubuwah ni adalah 30 tahun. Selepas 30 tahun, iaitu zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah wafat, maka naiknya Muawiyah. Sebelum naik Muawiyah adalah Hasan bin Ali. Tapi sekejap je kemudian bertukar kepada Muawiyah,
Zaman Muawiyah lah bermulanya pada zaman Umayyun. Zaman Bani Umayyah ni bermulalah pemikiran yang sangat dahsyat lah, dipanggil sebagai Jabariyah. Golongan Jabariyah ini dia adalah satu golongan yang kata semua manusia ini tidak ada ikhtiar langsung. Semua manusia tidak ada ikhtiar langsung. Semuanya adalah atas kudrat Allah SWT. Kita ni tiada kudrat langsung. Kemudian datang seorang tabi'in. Kan? Dia pada tahun dalam 70 Hijrah. Okey. Tabi'in ini bernama Ma'bad bin Abdullah. Yang mana dia menolak fahaman Jabariyah dengan mengatakan bahawa manusia itu ada ikhtiar. Seperti mana saya kata tadi, walaupun zaman Nabi SAW atau zaman tabi'in dan zaman para sahabat tidak ada penulisan ilmu kalam secara detail ataupun secara dia menulis dalam satu kitab, tetapi mereka menggunakan cara ilmu kalam, iaitu mereka menolak segala syubhat yang datang. Jadi zaman Umayyun ada golongan Jabariyah, maka datangnya Ma'bad bin Abdullah untuk menolak segala syubhat yang datang oleh Jabariyah. Tetapi masalahnya pula selepas kewafatan Ma'bad bin Abdullah, datang pula satu golongan yang ta'assub dengan pandangan Ma'bad bin Abdullah, iaitu dinamakan sebagai Qadariyah. Mereka kata fahaman Jabariyah adalah sesat. Sebab manusia memang ada ikhtiar, tapi mereka telah melampau memahami ikhtiarnya manusia itu sehingga mereka menghilangkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adanya golongan Qadariyah, ada golongan Jabariyah pada zaman Umayyun. Kemudian pada akhir pada awal kurun kedua, akhir kurun pertama, lahirnya pula satu firaq Islamiyah, satu kumpulan yang baru dinamakan sebagai Jahmiyah. Golongan Jahmiyah ini adalah diasaskan oleh Jaham bin Safwan. Okay, Jaham bin Safwan. Yang mana Jaham bin Safwan ni kata fahaman Qadariyah salah, fahaman Jabariyah salah. Yang betul apa? Fahaman dia yang betul, iaitu Jahmiyah. Dia pada zaman itu Jahmiyah ini menolak Qadariyah, menolak Jabariyah. Tapi kita perlu tahu Jahmiyah ni dia punya melampaunya sampai dia terjesim, dia sampai menjadi golongan-golongan yang menjisimkan Allah SWT. Itu bahayanya Jahmiyah. Jadi datanglah pula disebabkan golongan-golongan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah ini semakin banyak selepasnya zaman nubuwah dah habis, iaitu zaman pimpinan dah habis, pimpinan nubuwah daripada zaman Nabi Muhammad SAW hinggalah Sayyidina Ali dah tamat. Maka Islam itu tersebar lagi lepas Futuhat Islamiyah, lagi tersebar Islam sampailah yang masuk Islam adalah bukan golongan Arab. Maka tersebarlah fahaman yang salah tentang nas Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian apa yang diambil oleh para ulama pada ketika itu, ulama duduk setiap masjid, mereka menerangkan apakah itu akidah yang benar. Maka antara ulama ataupun tabi'in yang duduk pada masjid itu menerangkan tentang akidah adalah Imam Hasan Al-Basri. Pada tahun Imam Hasan Al-Basri ni hidup dia lama. Dia pada 21 Hijrah hinggalah 110 Hijrah. Dia mengajarkan tentang manusia, tentang masyarakat yang asyik ada pertanyaan tentang akidah. Jadi dia duduk dalam masjid, dia jawab, dia bagi fatwa kepada orang ramai. Jadi inilah jadi tertubuhnya Mu'tazilah. Pada zaman itulah tertubuhnya Mu'tazilah, yang mana salah seorang daripada anak muridnya, Imam Hasan Basri, dinama sebagai Wasil bin Atha'. Pada ketika itu datang seorang lelaki. Dia masuk ke dalam pengajian Imam Hasan Basri. Dia tanyakan, apakah keadaan di tempat aku, orang lelaki tu tanya, di tempat aku ni ada golongan Khawarij yang kata pelaku dosa besar masuk ke dalam neraka. Tapi golongan Murji'ah kata tak masuk pula dalam neraka. Jadi apakah pandangan kamu wahai imam? Dia tanya dekat Imam Hasan Al-Basri. Tetapi sebelum sempat Imam Hasan Al-Basri
menjawabkan soalan tersebut telah menjawab anak muridnya iaitu Wasil bin Atha. Dia kata apa? Pada pandangan aku, golongan yang melakukan dosa besar itu tidaklah masuk dalam syurga dan tidaklah dia seorang yang mukmin dan dia bukan juga seorang yang kafir. Jadi dia tu apa? Dia adalah manzilah, dia satu kedudukan di antara iman dan juga kufur. Dinamakan di dalam usul mereka dinamakan manzilah baina manzilatain. Itulah salah satu usul daripada usul-usul Mu'tazilah. Maka selepas peristiwa itu, Wasil bin Atha mengasingkan diri daripada halaqah ataupun satu pengajian dengan Imam Hasan Basri. Dia buat satu pengajian baru dekat kata apa nama, kata guru saya yang dekat Mesir ni, kata dia punya halaqah tu hanyalah di sebelah Imam Hasan Al-Basri. Bayangkan, dia buat satu pengajian baru di sebelah gurunya sendiri. Untuk menyampaikan dia punya akidah, dia punya pemahaman. Jadi, kalau kita faham kenapa dalam kitab-kitab ilmu kalam ni banyaknya menceritakan tentang Mu'tazilah. Kenapa bila sebut kita menyebutkan tentang fahaman Ahlussunnah wal Jamaah khilafan lil Mu'tazilah. Kenapa berkhilaf dengan Mu'tazilah? Sebab Mu'tazilah lah yang pertama menulis sebuah usul, yang mana usul ini kalau mereka ada kesilapan, ada mereka tidak faham satu nas, mereka akan kembali pada usul mereka. Dan pada zaman Mu'tazilah lah yang pertama menulis sebuah usul. Di antara kitab-kitab Mu'tazilah yang mana menjadi sebuah rujukan hinggalah sekarang ini adalah kitab Manzilah Baina Manzilatain, Rad ala Qadariyah, kitab Fi Adl wa Tauhid. Semua kitab ini adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Mu'tazilah sebagai mereka punya rujukan yang utama. Kemudian zaman Mu'tazilah itu berterusan. Mu'tazilah punya fahaman itu disebabkan usul yang telah dituliskan dalam kitab, maka mereka itu semakin kuat. Maka mereka hampir mendominasi kerajaan pada ketika itu, kerajaan Umayyah. Sehinggalah kerajaan Umayyah itu di akhir-akhirnya apabila dah datang satu keraguan pada Mu'tazilah daripada golongan-golongan fahaman-fahaman barat iaitu Yunani, mereka telah bermain dengan akidah. Falsafah Yunani bermain dengan akidah, menentang dengan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah tidak boleh kalah. Maka mereka menterjemahkan segala falsafah Yunani ke dalam bahasa Arab supaya mereka dapat faham apakah falsafah Yunani dan mereka boleh berdebat dengan orang Yunani ataupun orang yang berfahaman dengan falsafah Yunani supaya mereka dapat memahami apakah itu falsafah Yunani dengan sebaiknya dan tolak jika ada kesalahan padanya. Itu zaman Umayyah pada akhir Umayyun dan masuk kepada zaman awal Abbasiyah. Pada zaman awal Abbasiyah, mereka ini menubuhkan sebuah nama tempat penterjemahan kitab-kitab yang nama sebagai Baitul Hikmah. Pada Baitul Hikmah ini, iaitu yang paling banyak menterjemahkan kitab-kitab Yunani kepada bahasa Arab adalah siapa nama dia? Saya lupa nama dia, Ishaq bin Hunain ke? Nanti saya cek balik nama dia. Dia adalah orang yang menterjemahkan semua kitab-kitab Aristotle dan juga Socrates sebagainya itu ke dalam bahasa Arab. Jadi bila dah ada penterjemahan kitab, maka pemikiran umat Islam itu dah lebih terpengaruh dengan falsafah. Jadi pada kurun yang ketiga, pertengahan kurun ketiga dan juga akhir kurun ketiga itu, selepas mana sebelum kita masuk ke pertengahan kurun ketiga, kita perlu tahu zaman-zaman Abbasiyah ini padanya imam-imam yang hebat lah. Bukan semuanya terpengaruh dengan Mu'tazilah. Ada juga imam-imam yang melawan. Cumanya pada zaman Mu'tazilah ini, golongan-golongan Mu'tazilah ini dia mempengaruhi pemimpin. Bila ada ulama yang menentang mereka, maka mereka menggunakan kuasa pemimpin untuk menindas. Kalau ulama-ulama yang menentang pemahaman Mu'tazilah pada zaman itu, pada zaman Abbasiyah, contohnya pada zaman Khalifah Ma'mun Rashid, maka zaman itu siapa yang menentang fahaman Mu'tazilah ini, contohnya cakap Al-Quran ini adalah makhluk, maka mereka akan dibunuh. Itu juga yang ditimpa kepada Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal sebagainya.
itu dia dibunuh kerana apa? Mempertahankan akidah yang benar. Jadi perlunya selepas itu perlunya satu ulama itu memikirkan bagaimanakah cara untuk kita menghilangkan pemahaman Mu'tazilah yang salah ini, yang mana mereka dahlah menggunakan akal semata-mata dalam memahami nas, kemudian mereka menindas pula mereka yang menentang mereka dengan satu penentangan yang panggil dalam bentuk akademik. Kita nak membetulkan akidah yang benar, tapi mereka itu menyekat. Datanglah pada pertengahan dan juga akhir kurun ketiga, iaitu kisah yang masyhur bagaimanakah tertubuhnya aliran Asy'ariyah, iaitu pada zaman seorang pemikir ataupun seorang guru syekh yang besar pada zaman Imam Hasan Asy'ari, dinamakan sebagai Syekh Ali Jubai. Yang mana syekh itu ketika itu ditanyakan kepada syekh dia, Imam Abu Hasan Asy'ari bertanya kepada gurunya, iaitu Syekh Abu Ali Jubai, dan gurunya itu bermazhab Mu'tazilah. Untuk pengetahuan semua, Imam Hasan Asy'ari juga adalah pada awalnya adalah Mu'tazilah. Ini adalah pengajian Mu'tazilah. Waktu itu Syekh Abu Ali Jubai sedang mengajar dan duduk di bawahnya anak muridnya, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia bertanya kepada gurunya. Dia tanya apa? Wahai guruku, bagaimanakah keadaan 3 orang yang mati? Yang pertama, dia mati. Dia adalah seorang lelaki, dan mana dia mati dalam keadaan dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan yang kedua, seorang lelaki ini mati tetapi dalam keadaan dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan ketiga, dia masih lagi kecil. Bagaimanakah keadaan dia mati? Kemudian Syekh tu jawab, yang pertama itu masuk ke dalam syurga, dan yang kedua itu masuk ke dalam neraka, dan yang ketiga itu dia bukanlah iman, bukan kafir. Maka dia duduk mana? Dia duduk manzilah baina manzilatain. Dia duduk satu kedudukan di antara dua kedudukan, daripada iman dan kafir. Jadi Syekh tu tanya, Imam Abu Hasan Asy'ari tanya kepada Syekh tersebut. Dia tanya, kenapa bayi itu tak masuk ke dalam, kenapa bayi itu tidak dibesarkan? Kenapa bayi itu tidak dibesarkan, dipanjangkan usia dia, supaya apa? Supaya dia dapat melakukan kebaikan dan dia masuk ke dalam syurga, daripada dia duduk pada dua tempat, kan? Bayi itu bertanya, Imam Hasan Asy'ari tak bertanya tentang keadaan bayi tersebut. Kemudian apa dikatakan kepada guru dia kata apa? Guru dia kata, aku tahu, kerana Tuhan tahu, Allah SWT tahu, bayi itu jika dia besar, dia akan melakukan dosa. Sebab itu dimatikan awal. Kemudian Imam Abu Hasan Asy'ari bertanya lagi, kenapa lelaki yang melakukan dosa pada waktu dia besar itu tidak dimatikan pada waktu dia kecil, supaya dia tidak diseksa di dalam neraka? Kemudian gurunya itu tidak dapat menjawab soalan tersebut. Maka runtuhlah pemahaman Mu'tazilah pada zaman itu. Sebabkan persoalan yang didatangkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, maka runtuhlah pemahaman Mu'tazilah pada zaman itu. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari pun memberitahu ahli ramai bahawa dia akan kembali kepada fahaman Ahlussunnah wal Jamaah lah, dan meninggalkan Mu'tazilah. Kerana apa? Mu'tazilah adalah satu fahaman yang salah dan bersifat su'ul adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah Imam Abu Hasan Asy'ari menulis kitab-kitab seperti Ibana an Usul Diyana, Al-Luma' fil Rad ala Ahli Zir wal Bid'ah, Al-Rad ala Mujassimah, dan banyak lagi. Kitab-kitab ini semua dituliskan untuk rad kepada, untuk menolak segala fahaman-fahaman yang salah. Kembali kepada ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu untuk kita menolak segala syubhat yang datang daripada akidah, kan? Mereka syubhat kepada akidah kita dan kita tolak syubhat tersebut. Jadi sebab itu dah saya kata tadi, Asy'ariyah adalah satu fahaman yang mana terbina dengan cara kalam. Dengan ilmu kalam lah, dengan cara kalam lah Imam Asy'ari
menentang gurunya itu Imam Abu Ali Jubai. Pada itu berlaku pada akhir kurun ketiga. Begitu juga Imam okey, kita kena tahu sejarah di manakah Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari berada di bahagian-bahagian Arab. Okey. Dan nanti jika ada orang bertanya apakah Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Maturidi itu berbeza. Ya, memang berbeza. Sebab Imam Abu Hasan Asy'ari berada di kawasan-kawasan Arab ataupun Syam. Sedangkan Imam Maturidi, Abu Mansur Maturidi berada di Wara' an-Nahr. Kalau sekarang ini kita terjemahkan macam kawasan Tantan di situlah. Kazakhstan. Yang mana belakang ada Tantan tu, situlah tempat Imam Abu Mansur Maturidi lahir, dan juga dia menulis berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang salah yang berlaku kat tempat itu. Sebab itu kadang kita nampak bagaimana Imam Abu Hasan Asy'ari punya kitab ini lebih banyak khilaf. Sebab apa? Sebab Imam Asy'ari di tempat tidak sama dengan tempat Imam Maturidi. Jadi penulisan mereka mengikut wakil, mengikut keadaan yang berlaku pada waktu itu. Sebab itulah berbeza sedikit di segi pemahaman Imam Maturidi dan juga Imam Asy'ari. Kita merujuk kembali kepada tempat. Okey, itu adalah sejarah ringkas sejarahnya. Kalau nak tahu sejarah lebih detail tentang cara-cara kalam sebagainya ini, kita boleh minta lah Ustaz Mushtaq buat satu lagi slot ke. Ustaz Mushtaq yang perkenalkan sejarah khusus ilmu kalam. Sebab saya hanyalah nak memperkenalkan antum semua apakah itu ilmu kalam secara detail, secara ringkas sahaja. Details kena minta lah kat Ustaz Mushtaq untuk buat lebih lagi slotnya. Kemudian yang terakhir, kita perlu tahu, selepas kita dah tahu semua tadi tu, kita tahu apakah itu ilmu kalam, kita tahu ilmu kalam ini apa yang dibincangkan dalamnya, kita tahu apakah sejarah perkembangan ilmu kalam. Maka yang terakhir, kita tahu kenapa kita nak belajar ilmu kalam ni, apakah faedah dia. Okey. Maka faedah ilmu kalam adalah kita kena melihat, faedah yang pertama adalah daripada pemikiran kita. Daripada sudut pemikiran kita, kita dapat berpindah daripada semata-mata mengikut taklid. Dekat record dia. Kalau Ya? Mika panggil Mika. Ada persoalan? Tadi Ustaz, boleh teruskan. Tadi ada terbuka mikrofon. Boleh teruskan Ustaz. Oh, okey. Yang terakhir iaitu dapat daripada segi pemikiran kita lah. Daripada pemikiran manusia, dapat memindahkan daripada sekadar-kadar mengikut, iaitu taklid ataupun konformis, kepada yakin. Kepada satu pegangan yang sangat yakin terhadap Allah SWT, terhadap Rasulullah SAW, terhadap penggunaan akal sebagainya. Itu dapat menjadikan pegangan kita ni menjadi yakin, tidak sekadarnya kepada taklid. Dan yang kedua, dari segi penerimaan itu, kita dapat memberikan sebuah jalan kepada mereka yang inginkan jalan. Mereka yang nak sangat mencarikan jalan bagaimana nak membinakan sebuah akidah yang benar, dan juga saya dapat satu hujah yang baik untuk saya menahankan segala pegangan yang saya dah pegang, maka ilmu kalam lah yang bertanggungjawab memberikan segala perkara itu. Dan yang ketiga adalah ilmu kalam ini memelihara segala kaedah-kaedah kuliah yang mana setiap zaman mampu merujuk pada kita-kita yang lama. Sebab apa? Kita-kita yang lama yang dituliskan oleh para ulama kita telah menulis segala kaedah kuliah, kaedah yang sangat-sangat umum, meratai sekaliannya, supaya kita dapat merujukkannya dan kita menjadikannya sebuah rujukan sehinggalah zaman sekarang. Di mana zaman sekarang memang berubah dari segi ideologi. Ideologi itu dia kata, kalau dulu berkata dia menafikan Al-Quran itu makhluk ataupun tidak makhluk, zaman sekarang ini lebih teruk lagi. Dia tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk tak makhluk. Dia kata Al-Quran itu tidak lagi relevan. Itu adalah serangan kepada akidah kita. Jadi kita nak tahan dengan apa? Dengan kita mendalami ilmu kalam, insya-Allah. Jadi lepas kita dah tahu tujuan dia, maka secara
ijmalnya, secara umumnya, saya ingin mengenalkan kalian semua dengan ilmu kalam secara umum. Jadi sebab itulah saya hanya mengambil 4 perbincangan kita, iaitu apakah ta'rif, apakah maudhu', apakah perkembangan sejarah dia dan juga tujuannya. Dan saya berharap dengan penerangan ini dan perkongsian ini dapat memberikan sedikit pendedahan lah bagi mereka yang tidak pernah mengenali ilmu kalam. Wallahu a'lam bissawab. Jadi bagaimana Saudara Iqbal? Allah. Alhamdulillah. Syukur Ustaz atas pengenalan ringkas tentang ilmu kalam tersebut. Di mana bagi pendengar ia memberi sedikit sebanyak lebih kepada pencerahan dan juga penjelasan mengapa pentingnya ilmu kalam dan apakah relevannya ataupun penggunaan ilmu kalam pada zaman kini. Jadi Alhamdulillah telah habis perbincangan pada malam ini dan kita masih ada berbaki dalam 30 minit lagi, dan kami di pihak Liqa Al-Khairah akan memberikan ruang kepada para peserta, para penonton untuk bertanyakan soalan tentang ilmu kalam, pengenalan ringkas ilmu kalam pada malam ini. Jadi dipersilakan jika ada sesiapa ada soalan. Ustaz, ni ada satu soalan daripada saudara Ahmad Naufal. Dia bertanya, dia ada soalan tentang ilmu kulab. Boleh saudara Naufal perincikan lagi tak soalan tentang ilmu kulab tersebut? Dan ini ada satu soalan daripada saudara Zulfikri Ustaz. Adakah benar Imam Syafi'i menolak sebahagian pada ilmu kalam Ustaz? Okey. Saya dalam saya menelaah kitab kitab Aqidatuna Syekh Rabi' Jauhari, sebenarnya Imam Asy'ari itu sendiri, Imam Syafi'i ada menulis kitab iaitu Imam Syafi'i dan Ilmu Kalam. Imam Syafi'i wal Ilmu Kalam. Bukan Imam Syafi'i menulis. Ada ditulis dalam kitab tersebut. Bukan Imam Syafi'i tulis, Imam Syafi'i tulis, maaf. Jadi dalam tu dia mengatakan bahawa Imam Syafi'i dia telah menolak segala fahaman yang batil pada zaman itu, dan makan zir, iaitu golongan-golongan yang sesat yang menambahkan pada pada akidah yang batil. Maka Imam Syafi'i menolak segala fahaman yang salah itu. Di dalam kitab Imam Syafi'i wal Ilmu Kalam ada menceritakan tersebut. Tapi secara detailsnya, adakah Imam Syafi'i ini menolak ilmu kalam dan sebagainya itu, perkara itu saya tak masih lagi mengkaji. Kalau ada asatiza yang di dalam ini yang menyertai rekod malam ini yang boleh menjawab, saya silakan kepada asatiza yang lain jika boleh menjawab. Baiklah, syukur Ustaz atas jawapan itu. Ini ada soalan kedua daripada saudara Naim. Soalannya, maaf Ustaz, apa ia beza ilmu mantik dan ilmu kalam? Baik. Kalau kita nak bina rumah, kan, kita perlu belajar dulu apakah itu ilmu arkitek sebagainya, kan. Jadi ilmu kalam ini ibaratnya adalah sebuah rumah yang dah siap, kan. Tapi sebelum kita nak sampai ke rumah yang dah siap, cantik, segar, indah, kita perlu tahu untuk menggunakan untuk membinanya, iaitu dia perlu ada tiang, dia perlu ada dinding, ada zinc dan sebagainya.
Jadi ilmu mantik adalah salah satu daripada ilmu yang untuk membina ilmu kalam. Dengan ilmu mantik, ilmu mantik ibarat satu tukul. Kan? Tukul dengan tukul sahaja, kita tidak mampu membuat sebuah rumah. Maka tukul itu memerlukan paku, dan paku itu memerlukan tempat untuk dipaku. Begitu juga dengan tiang, dinding sebagainya. Maka banyak lagi ilmu alat yang untuk membina ilmu kalam. Salah satu ilmu alat tersebut adalah ilmu mantik. Kerana kalau kita baca kitab kalam, kita banyak jumpa natijah. Jadi natijah itu disusun daripada dua mukaddimah. Dua mukaddimah yang tersembunyi. Dua mukaddimah tersembunyi itu kita dapat tahu adalah dengan ilmu mantik. Jadi ilmu mantik adalah ilmu alat untuk kita membina ilmu kalam yang dah sempurna. Wallahu alam. Okey, baiklah. Syukran Ustaz atas jawapan itu tadi. Ni ada soalan daripada saudari Siti. Ustaz, boleh tak berikan contoh kitab-kitab yang membincangkan disiplin ilmu kalam yang boleh dipelajari zaman sekarang? Okey, baiklah. Salah satu kitab yang membincangkan apakah itu ilmu kalam, apakah itu objektif ilmu kalam. Sebelum kita nak belajar ilmu kalam, kita kena tahu apakah itu ilmu kalam, apakah itu objektif ilmu kalam, tujuan ilmu kalam sebagainya itu. Saya cadangkan untuk mendapatkan kitab Risalah fil Mabadi' Ilmi Kalam. Kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Alamah Al-Attar, Syekh Hasan Attar. Okay, Syekh Hasan Attar ni menulis satu kitab yang sangat, bagi saya untuk pemula nak baca kitab kalam, sangat sesuai untuk dibaca. Kitab Risalah fil Mabadi' Ilmi Kalam. Selain itu, untuk bahasa Melayu, kita boleh juga baca yang terbitan terbitan UKM tu, yang baru-baru keluar kan. Baru Chief Verbal Ilmu Kalam. Itu pun bagus juga sebenarnya. Saya tengok isi kandungan dia bagus lah. Sebab saya tak beli lagi. Saya kat Mesir kan. Jadi wallahu alam. Tu untuk bahasa Malaysia. Kalau bahasa Melayu. Kalau untuk bahasa Arab tadi saya syorkan beli kitab Risalah fi Mabadi' Ilmi Kalam. Wallahu alam. Okey, baik Ustaz. Ni ada satu soalan lagi berkaitan kitab juga. Daripada saudara Syazwan. Boleh saya tahu kitab-kitab mengenai ilmu kalam yang terkenal? Kerana dia nak uji untuk rujukan. Baik. Sebab saya pernah bertanya kepada Syekh Ahmad Azhari, apakah kitab ilmu kalam yang sesuai untuk kita kenal ilmu kalam? Jadi awal saya pun dah agak lama lah, tak lama lah, saya dalam setahun juga saya belajar dengan Syekh Ahmad Azhari. Jadi dia kata apa? Dia kata kitab yang paling bagus untuk kamu tahu apakah khilaf-khilaf daripada kumpulan-kumpulan yang lain terhadap Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah tolak pandangan tersebut adalah kitab Aqaid Nasafiyah. Aqaid Nasafiyah adalah kitab dikarang oleh Imam An-Nasafi dan syarah dia ditulis oleh Imam Taftazani. Kitab itu sangat-sangat hebat, sangat-sangat dahsyat, yang mana dia sampai sekarang masih lagi relevan untuk kita gunakannya. Dia menolak segala syubhat-syubhat yang datang daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Wallahu alam. Okey, baik Ustaz. Ni soalan terakhir sebenarnya berkaitan kitab. Saya rasa mungkin jawapan yang boleh berikan boleh fikirkan lagi. Soalan daripada saudara Zulfikri. Ustaz, boleh minta tuliskan kitab-kitab ilmu kalam yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah? Oh, nak berapa banyak kitab tuliskan Okey. Kitab yang saya sebut tadi, Aqaid Nasafiyah dan juga syarah dia, Imam Taftazani. Okey, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dan seterusnya Imam Ghazali. Kitab Imam Ghazali sangat-sangat sesuai untuk jadikan rujukan. Antaranya adalah Iqtisad fil I'tiqad. Selain itu adalah Ma'ani fi Usuluddin. Selain itu sebenarnya banyak tau nama kitab dalam tariqah-tariqah kalam ni. Tapi saya nak listkan pula. Macam saya tiba-tiba pula blank. Tapi itulah dia ada Jawharat Tauhid, Hasyiah Imam Baijuri ke atas Jawharat Tauhid juga membicarakan tentang tariqah kalamiah, iaitu cara-cara ilmu kalam. Jadi buat masa ni saya selaikan 4 je lah tadi tu.
iaitu Safil Tuqat, Syarah Taftazani ke atas Qawaid Nasafiyah, Jawhar Tauhid, dan juga satu lagi karangan Imam Taftazani iaitu syarah kepada Maqasid. Begitu juga Imam Mawaqif, Imam Abduddin Al-Iji, itu syarah Mawaqif. Dan juga satu lagi kitab Imam Taftazani juga ada, iaitu kitab Tahzib Kalam. Tahzib Kalam adalah kitab untuk membadik, untuk orang yang baru nak mula kenal ilmu kalam, sesuai untuk belajar Tahzib Kalam. Tapi Tahzib Kalam tu sangat susah ibarat dia. Kita kena belajar berguru juga, jangan baca seorang-seorang. Wallahu alam. Okay, baik. Syukran Ustaz. Kalau ada kitab yang boleh ditambah, mungkin Ustaz boleh listkan dan nanti kami akan share lah di semua media sosial kepada mereka yang ingin. Dan ini ada soalan yang telah dibincang oleh saudara Nafal. Ada yang mengatakan Imam Abu Hasan Asy'ari ini berasal daripada manhaj Kullabiyah. Macam mana tu Ustaz? Soalannya apa tadi? Ada yang mengatakan Imam Abu Hasan Asy'ari ini berasal daripada manhaj Kullabiyah. Macam mana tu Ustaz? Untuk tu saya tak pastilah. Jadi saya tak berani nak jawab. Wallahu alam. Kalau ada asatizah lain yang boleh jawab, silakan untuk menjawab. Sebab saya tak nak cakap satu benda saya tak tahu. Baiklah, syukran Ustaz. Dan ini ada soalan lagi pada saudara Fakullah. Boleh minta terang sikit beza sifat 20 dan Tauhid 3 serangkai dari segi sejarah dan siapa yang kenakan perkara ini. Soalan saudara Fakullah ni rasanya boleh kami hold dulu kerana mungkin mengambil masa yang lama. Jadi insyaAllah kami akan menjawab soalan saudara Fakullah tersebut. Minta maaf terlebih dahulu. Ini ada soalan, kita akan masuk ke soalan lain. Soalan daripada saudara Syazwan. Apa pendapat Ustaz mengenai pegangan Ibn Sina dan Farabi yang ada sebagian ulama menyatakan kecacatan akidah mereka? Baik. Okey, benda ni sebenarnya dah dibincangkan oleh Dr. Amran. Okey. Ibn Sina dan juga Imam Al-Farabi, kalau kita melihat daripada segi pemahaman dia, mereka adalah yang mengikut tariqah falsafah. Mereka adalah filsuf. Bila mereka filsuf, jadi mereka ni bukan memegang sebuah akidah itu dengan jalan filsuf faham. Contohnya, alam ini terdiri daripada daripada maddah dan surah. Yang mana maddah dan surah ini akan kembali kepada qadimnya alam. Jadi untuk faham itu, kita kena mendalami ilmu falsafah dahulu. Untuk kita hukumkan sama ada Imam Ibn Sina ini kafir, Imam Farabi ini kafir, itu bukan kita punya urusan. Kerana kafir ke tidak kafir ini adalah urusan dia dengan Allah SWT. Maka kita memandang daripada segi konteks ayat dia. Adakah qadiyah dia itu ataupun pernyataan dia itu sesuai difahami dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jika tidak sesuai, maka kita akan membetulkan akidah tersebut. Jika mereka kata alam ini qadim, maka kita kena tahu, kita perlu bagikan dalil apakah itu alam, apakah itu definisi alam, apakah itu definisi qadim, supaya kita dapat memahamkan masyarakat, masyarakat tidak menyamakan alam itu dengan Allah SWT kerana kedua-duanya qadim. Faham? Jadi itu secara kiranya kita kena faham ilmu falsafah dulu untuk kita menghukumkan pandangan Ibn Sina dan juga Farabi ni bagaimana. Bukan kita boleh melihat konteks ayat mereka sahaja. Jika mereka kata alam ni qadim, kita kata oh mereka ni kafir lah cakap alam ni qadim. Tapi tak. Qadim mereka pun ada jenis-jenisnya. Ada qadim naui, ada qadim zati. Nampak? Kalau kita tak faham benda tu, kita tak boleh nak terus hukumkanlah kepada Imam Ibn Sina sebagainya. Wallahu alam. Okey. Baiklah, syukran Ustaz. Ini ada soalan daripada saudara Naim pula. Ustaz, dalam Muqaddimah Episod Intiqad ada nyatakan hukum orang awam istiawal dengan ilmu kalam. Juga boleh didapati dalam Iljam Al-Awam. Boleh Ustaz khulasahkan sikit?
Untuk soalan daripada Naim, saya memang pernah mendengar dan juga saya belajar kitab I'tisam fil I'tiqad tentang isytiralnya orang awam kepada ilmu kalam. Saya tak tahu jawapan ini menjawab atau tidak. Okay. Imam Syekh Ahmad Azhari pada waktu dia menjelaskan tentang ilmu kalam juga orang awam, dia kata pada zaman Imam Abu Hamid Al-Ghazali, pada zaman itu Imam Ghazali dia kata dekat orang awam ataupun dalam kitabnya kitab I'tisam fil I'tiqad, dia kata apa? Ilmu kalam ini seperti ubat. Seperti ubat. Tak semua orang yang tak sakit dan sakit akan menggunakan ubat. Sebab ubat ni hanyalah diperlukan oleh orang yang sakit. Faham tak? Jadi, bila diperlukan orang sakit, maka orang yang tak sakit tak perlukan ubat. Jadi ilmu kalam ini adalah diciptakan untuk orang yang sakit. Untuk orang yang nak mendalami ilmu kalam, nak tahu syubhat sebagainya, maka dia perlu belajar ilmu kalam. Jika pada zaman itu berlakunya syubhat yang banyak, maka perlulah ilmu kalam sebab waktu itu dah sakit. Tapi saya nak khulasahkan pun, mungkin saya pun perlu mendalami lagi lah kalam-kalam Imam Ghazali. Jadi minta maaf jika saya tidak menjawab dengan baik. Baiklah, syukur Ustaz. Mungkin itu nanti kita pun boleh sertakan kemudian di semua media platform Liqah Asyairah yang akan mungkin memberi lebih kejelasan lagi. Dan ada apa-apa soalan lagi daripada para penonton, kerana kita pun masih ada beberapa dalam 10 minit lagi. Jadi ada apa-apa soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Boleh teruskan saudara Amir. Dengar. Nak tanya, tadi Ustaz ada terangkan pasal ilmu usuluddin, yang mana ilmu usuluddin ialah bila contoh macam kalau belajar sifat 20 secara tafsil, adakah bila belajar sifat 20 secara tafsil ni dikira belajar ilmu usuluddin? Dan soalan kedua, boleh tak Ustaz ceritakan sikit skop dalam pembelajaran ilmu tauhid ni? Contohnya selepas belajar sifat 20, apa yang boleh dipelajari? Wallahualam. Okey, untuk ilmu usuluddin tu, kalaulah kita ya betul. Kalau kita mendalami dalil secara tafsir tentang satu pegangan kita, maka dia namakan ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin tu dia terkeluar daripada makna usuluddin apabila dia ada dafa' ataupun menolak segala syubhat. Jadi selagi dia tak ada istilah-istilah tolak kepada syubhat yang datang daripada firqah-firqah yang lain ataupun firqah-firqah yang lain ataupun kumpulan-kumpulan yang lain, maka dinamakan ilmu usuluddin. Sebab apa? Sebab ada dalil. Sama ada ijmali ataupun tafsili. Tapi laisa bituriqatin kalamiah lah. Dia bukan dalam cara kalam. Dia cara mengisbatkan akidah tapi tidak menolak kepada kumpulan-kumpulan yang lain. Tapi ilmu kalam dia isbat akidah, dia ada dalil tafsir dan dia juga ada hujah untuk menolak segala syubhat. Jadi untuk soalan tu, ya, ilmu usuluddin juga termasuk padanya dalil yang tafsil. Seperti sifat 20 yang kita belajar. Contohnya sifat mukhalafah wal hadis, apa dia punya dalil, laisa kamitslihi syai' sebagainya kan. Contohnya macam itulah. Untuk skop soalan yang kedua tu maksudnya macam ini ya. Maksudnya kalau kita lepas kita belajar sifat 20 tu, apa ilmu kita perlu belajar? Kalau itu maksud saya, kalau itu saudara Amir yang cuba nak jelaskan, sampaikan maksudnya lepas kita dah belajar ilmu sifat 20, contohnya kita Imam Sanusi sebagainya, kita pergi pula kepada syarah Imam Sanusi, contohnya hasyiah kepada Hasyiah Hamidi
lagi Syamiri, apa lagi? Asya Dusuki. Semua tu adalah syarah Hasyiah kepada Sanusi. Dalam tu dah mula dah ada dia punya menolak segala syubhat yang datang daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Jadi bila dah ada menolak kumpulan-kumpulan yang lain, maka dinamakan sebagai itu ilmu kalam. Bila jadi ilmu kalam, maka itu dah sampai tahap yang bukan lagi ilmu usuluddin lah. Sampai tingkatan yang terakhir lah, iaitu tingkatan ilmu kalam. Sebab dah ada unsur-unsur menolak pegang-pegang yang lain. Tapi kalau tak nak kitab-kitab seperti kitab-kitab jalan Sanusi lah, kita boleh berpindah kepada kitab-kitab Imam Ghazali. Banyak lagi kitab-kitab apa nama yang membincangkan tentang cara kalam. Imam Ghazali ada, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Taftazani, banyak lagi cara. Bukan Imam Sanusi je. Kita boleh pilih mana yang kita nak. Okey, baiklah. Syukur Ustaz atas jawapan tersebut dan kami harap jawapan tersebut dapat menjawab ya persoalan saudara Amir. Ya, menjawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Ni sebenarnya mungkin soalan terakhir pada malam ini, soalan daripada saudara Syazwan. Soalan ni adalah, Ustaz, adakah Dr. Zakir Naik juga dikira menggunakan ilmu kalam? Saya tak pasti sebab saya tak banyak sangat mendengar dengan ceramah Dr. Zakir Naik. Tapi apa yang saya tahu, dia adalah orang yang mengaji ataupun orang yang belajar tentang perbandingan agama. Jadi dia lebih kepada membandingkan agama. Untuk dia mengenalkan agama Islam itu benar, dia bandingkan dengan agama-agama lain. Dan dia menolak fahaman agama-agama yang lain tu dengan kitab suci agama itu sendiri. Tapi kita bukan macam itu. Ilmu kalam ini adalah satu ilmu menggunakan Al-Quran dan Sunnah dan juga kalam-kalam sahabat sebagainya untuk kita menolak akidah-akidah yang batil. Saya tak pasti. Mungkin Dr. Zakir ada gunakan unsur-unsur kalam. Contohnya dia membina sebuah qadiyah, dia bina sebuah muqaddimah, dia bina sebuah premis sebagainya untuk membina sebuah natijah. Mungkin dia ada gunakan unsur, tapi dia menggunakan rujuk kitab kalam itu saya tak pasti. Mungkin dia rujuk atau dia tak rujuk. Itu kena tanya, kena tengok ceramah-ceramah dia lah, sama ada dia guna tak kitab kalam dalam dia punya ceramah. Saya minta maaf kalau tak menjawab. Wallahu a'lam. Baiklah, syukur Ustaz. Jadi kita masih berbaki 6 minit ya. Jadi masih ada ruang kepada para penonton untuk berikan soalan, dan jika tak sempat boleh juga DM kami di Instagram ataupun tag kami di Twitter, ataupun boleh luarkan ataupun dapatkan soalan anda di ruang komen akan video yang akan di-upload tentang ilmu kalam pada malam ini di YouTube. Ustaz, ni ada soalan daripada saudara Syazwan dulu. Soalannya adalah, fahaman Syiah Zaidiyah boleh pakai lagi ke? Saya minta maaf saudara Syazwan Zakaria. Saya perlu baca lah tentang Syiah Zaidiyah ni. Saya tak berapa mendalami tentang firak-firak Islam yang lain. Jadi mungkin saya akan membaca kitab-kitab seperti Milal wa Nihal, kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Itu mungkin ada membincangkan secara detail lah tentang fahaman-fahaman Zaidiyah ni. Saya minta maaf Okay, baiklah, syukur Ustaz. Mungkin saudara Syazwan boleh kedepankan soalan anda tersebut pada sesi kita pada malam besok ya, iaitu Liqab Asy'ariyah 6.0 dengan yang bertajuk Benarkah Golongan Habib itu Syiah, yang akan disampaikan oleh saudara Ali Imran
Jadi mungkin saudara Syazwan boleh bertanya soalan anda itu ataupun kami akan simpan soalan anda supaya dapat dijawab oleh panel kami pada malam esok, insyaAllah. Okay, Ustaz, ini mungkin soalan terakhir ya pada malam ini daripada saudara Yusof. Soalannya adalah, adakah segala yang bercanggah dengan ilmu kalam dikira salah ataupun ada perkara dalam akidah yang tidak diperlukan pada ilmu ini? Soalan ni agak umum ya sebenarnya. Ilmu, segala yang bercanggah dengan ilmu kalam. Okay, macam ni. Ilmu kalam ni, lagi? ataupun kita boleh cuba ni. Boleh Ustaz, Ustaz boleh lah terangkan ikut apa Ustaz, dan jika ada yang kurang kita boleh tambah lagi pada kita kampus kemudian pencerahan lebih lanjut. Terima kasih Ustaz. Apa yang saya pernah saya belajar selama ni dengan ilmu kalam. Ilmu kalam ni dia membina sebuah cara. Cara untuk kita mengisbatkan akidah. Dan cara kita isbatkan akidah ni, dia masukkan sekali dengan unsur-unsur kita menolak segala syubhat dengan hujah-hujah yang yakin. Jadi, kalaulah ada satu lagi perkara yang mampu mengisbatkan akidah bukan dengan cara kalam, maka tiada masalah. Dengan syarat akidah cara tersebut adalah cara yang bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebab ilmu kalam ni adalah salah satu daripada ilmu yang menjadi ilmu ahli sunnah wal jamaah. Dia bukanlah semua orang yang berfahaman ahli sunnah wal jamaah itu perlu belajar ilmu kalam. Tak, pada mereka yang ingin mendalami ilmu akidah, maka mereka yang betul-betul mutakhasis, orang yang betul-betul khusus dalam mempelajari ilmu akidah, maka mereka lah yang akan belajar ilmu kalam. Sedangkan kalaulah ada satu perkara yang lain daripada cara ilmu kalam, tetapi cara tersebut dapat mengisbatkan akidah kan, dan dapat juga menolak segala syubhat, maka tafadhal untuk belajar ilmu tersebut. Selagi bertepatan dengan sunnah wal jamaah lah. Allahu a'lam. Baiklah, syukur Ustaz. Jadi disebabkan kita sudah tamat ya, masa pun sudah habis pada sesi kita pada malam ini. Kami berterima kasih kepada Ustaz Thaqif kerana sudi meluangkan masa, dan apa-apa soalan yang tidak dapat dijawab pada malam ini akan kami menjawabnya dan memberikan pencerahan lebih lanjut supaya dapat dibaca oleh para penonton sekalian di segala media platform social media kami. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada malam besok pada Liqa Asyairah 6.0 yang bertajuk Betulkah Golongan Habib itu Syiah, yang akan disampaikan oleh saudara Ali Imran. Dan sedikit tambahannya, sebelum kita habis pada malam ini, jika ada sebarang soalan ataupun apa-apa pertanyaan yang ingin ditanya secara umum tentang Liqa Asyairah ataupun pada sisi-sisi yang telah berlalu ataupun sisi pada malam ini, boleh ditanya boleh DM di page Instagram kami ataupun tag kami di Twitter, dan insyaAllah kami akan menjawabnya. Dan sekian itu sahaja daripada kami pada malam ini. Saya sebagai wakil AGK Team Media minta maaf kerana kelewatan atas pautan yang lewat diberikan dan juga masalah yang dihadapi pada awal program kita. InsyaAllah kita akan bertemu besok ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.